Tengok semula kembali ke muka surat 120. Hadis yang ke-18. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, anak Adam, yakni manusia, telah mendustakan daku. Padahal ia tidak patut berbuat begitu. Ia telah mencaciku, padahal ia juga tidak patut berbuat begitu. Pendustaannya terhadapku ialah dakwaannya bahawa aku sekali-kali tidak akan dapat menghidupkannya kembali, sebagaimana aku telah memulakan kejadiannya, yakni semasa di dunia dahulu. Caciannya terhadapku ialah dakwaannya bahawa Allah telah mengambil anak, padahal aku adalah yang Maha Esa, tempat untuk berharap, yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan aku. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas disebutkan caciannya terhadapku ialah dakwaannya aku mempunyai anak. Maha suci aku daripada mempunyai isteri dan anak. Hadis yang ke-19 juga daripada Abu Hurairah. Dia meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, anak Adam, yakni manusia, menyakitiku. Dia mencaci masa, padahal akulah masa itu, yakni yang menciptakan masa itu. Di tanganku berada segala urusan. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah terjemahan bagi dua hadis yang kita baca tadi. Satunya di bawah tajuk manusia tidak patut mendustakan Allah dan mencacinya, pada muka surat 120. Di bawah tajuk yang pertama ada satu hadis, iaitu hadis yang ke-18, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi di sini saya ada buat nota di situ, 155 nota. Bila kata Allah berfirman, biasanya kita kata Allah berfirman itu maksudnya firman Allah di dalam Al-Quran. Tetapi kalau firman Allah itu yang tidak ada dalam Quran, tapi di dalam hadis disebutkan Allah berfirman, maka itu dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi. Di bawah itu ada nota 155. Hadis ini merupakan salah satu hadis ilahiyah, hadis ilahi boleh panggil. Ia juga dipanggil hadis qudsi atau hadis rabbani. Sama, benda yang sama. Kadang-kadang dipanggil hadis rabbani, hadis ilahi, hadis qudsi, benda yang sama saja. Terdapat lebih 100 bilangan hadis seperti ini. Sesetengah ulama hadis berjaya mengumpulkan sejumlah besar daripadanya di dalam buku yang berasingan. Ada ditulis buku misalnya Al-Ahadith Al-Qudsiyah, hadis-hadis qudsi, diasingkan, dikumpulkan secara berasingan. Jadi nak tahu beza dia,
apa beza hadis qudsi dengan Quran dengan hadis biasa? Perbezaan di antara hadis qudsi dan Al-Quran ialah hadis qudsi disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ilham, mimpi, atau dengan perantaraan malaikat yang membawa mafhumnya. Perantaraan malaikat yang membawa mafhumnya, bukan lafaznya, tetapi mafhumnya sahaja. Jadi disampaikan kepada Rasulullah itu sama ada melalui ilham, mimpi, atau dengan perantaraan malaikat. Kalau rasanya ramai daripada kita ni ikuti juga kelas kuliah kharigan di bahagian Kitabul Wahyi itu, saya sudah bincangkan bentuk-bentuk wahyu di situ. Bentuk-bentuk wahyu. Jadi macam-macam bentuknya ada, dalam 6-7 bentuk. Itulah bentuk-bentuk wahyu. Jadi termasuk dalam bentuk-bentuk tu hadis qudsi ni pun masuk juga. Cuma bezanya dia sebut Allah berfirman, bukan dia sendiri kata. Rasulullah SAW kata begitu, tidak. Tapi dia kata Allah berfirman. Yang mana kalau kita cari yang dia kata Allah berfirman tu dalam Al-Quran, tak ada. Kalau ada, Quran lah. Kalau Quran ini malaikat yang bawa kepada Rasulullah SAW, itu bukan mafhumnya, tetapi lafaznya, bersama-sama dengan lafaz. Macam itulah yang Jibril bawa. Dia bawa tu memang dalam bahasa Arab begitu dah, seperti yang kita baca sekarang. Bukan Nabi SAW olah ataupun gunakan bahasa dia sendiri untuk menyampaikan maksud Jibril itu, tidak. Tetapi seperti yang ada yang kita dapat di dalam Quran inilah. Itu kalau wahyu Quran. Hadis qudsi ini tidak, dia bawa mafhum sahaja. Sama seperti hadis-hadis yang lain, mafhum saja, dia faham. Macam kita berfikir tentang sesuatu kan, akhirnya kita buat kesimpulan. Kalau kita nak nyatakan dalam bahasa, kita nak kata macam mana, kita buat sendiri kan. Begitulah hadis-hadis ni begitu. Cuma yang kita dapat itu idea, kita tak pasti, tak boleh kata ini daripada Allah, tak boleh pasti. Cuma yang baik-baik itu kita kata kiranya daripada Allah lah. Tapi kalau seseorang Nabi, dia boleh kata ini memang daripada Allah, dia yakin. Atau apa yang dia sebut, dia tidak sebut ini sebagai firman Allah pun, memang itu diyakini sebagai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kedudukan hadis ini. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerangkannya menggunakan perkataan dan ayat-ayat baginda sendiri. Di samping dinyatakan bahawa ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan firman Allah. Macam kita beginilah, kita dapat ada beberapa bahasa. Satu orang tu bercakap dengan kita, katakanlah dalam bahasa Tamil. Dalam bahasa Tamil, ni orang-orang depan kita ni, kawan-kawan kita ni tak tahu, seorang pun tak tahu bahasa Tamil. Jadi dia cerita kepada kita dalam bahasa Tamil. Kita sudah faham kan apa maksud dia tu. Maksud dia katakanlah dia nak ajak semua kita ni pergi menjamu selera di rumah dia. Takkanlah saya dia cakap dengan saya dalam bahasa Tamil, saya pun nak cakap dalam bahasa Tamil dengan ramai-ramai kawan-kawan kita ni yang mana semuanya tak faham. Jadi saya ambil mafhum dia, simpulkan mafhum dia, maksud dia, saya buat ayat sendiri dan saya guna bahasa Melayu misalnya, saya sampaikan. Begitulah hadis. Hadis tu tak sama lafaznya dengan yang saya sebut tu, tapi maksudnya itulah maksudnya. Begitu. Adapun Quran ini, orang yang sampaikan kepada Rasulullah tu, malaikat itu memang dia bahasa Arab dah.
Jadi bahasa Arab itu bukan yang dibuat oleh Rasulullah sendiri. Kalau hadis yang dia buat sendiri. Itu beza. Jibril itu dia terima daripada Allah SWT dalam bahasa Arab gitu. Yang mana dia faham. Allah SWT cakap gitu kan. Kira-kira betul-betul begitulah. Betul-betul begitulah. Dan dia faham itu dikatakan kalam Allah. Al-Quran pula hanya disampaikan melalui Jibril dengan lafaz tertentu yang mutawatir sifatnya. Yang mutawatir sifatnya, semua yang ada dari awal Al-Quran hingga ke akhir semuanya bersifat mutawatir. Tidak ada satu pun daripada ayat Al-Quran itu sifatnya ahad seperti hadis. Adapun kebanyakan hadis, sama ada hadis biasa atau hadis qudsi, ia ahad kebanyakannya, tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Dan untuk dia boleh kita kata boleh termasuk dalam sahih, dhaif dan sebagainya, seperti hadis-hadis yang lain juga, hadis qudsi. Berbeza dengan Al-Quran kerana semuanya adalah mutawatir dan kita tidak memerlukan kepada sanad. Tak perlu sanad. Al-Quran yang sampai kepada kita umat Islam sampai ke hari ini adalah diyakini begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang dibaca oleh baginda dahulu. Memang begitu. Seperti mana kita percaya bahasa kita ni, bahasa misalnya kita kata bahasa Melayu, terima orang bahasa ni. Seorang ke yang sampaikan kepada kita bahasa Melayu? Kita nak ragu ke bahasa Melayu? Bukan seorang, berjuta-juta orang. Kemudian kita tidak dapat pastikan siapakah yang memulakan bahasa Melayu. Tak timbul persoalan. Yang jelasnya itu bahasa Melayu. Yang menggunakan bahasa Melayu terima bahasa tu dari satu generasi ke satu generasi, bukan seorang dua, bukan bersifat ahad, itu maksudnya, tetapi bersifat mutawatir. Mutawatir lah. Perkataan rumah dalam bahasa Melayu mutawatir ke ahad? Mutawatir. Sebab bukan seorang yang guna macam tu, bukan dua orang. Perlu kepada sanad ke? Awak kata rumah ni dengan maksud ini, benda macam ni, mana sanad? Perlu tanya macam tu. Kita akan ditertawakan oleh orang kalau kita cuba tanya. Begitulah kedudukan Al-Quran. Tak perlu tanya sanad. Sekarang ni kalau ada sanad-sanad itu perbuatan kemudian sebenarnya. Tak ada kena-mengena untuk mengesahkan itu Al-Quran dengan sanad. Bahkan ada yang jual-jual sanad, apa kan, sanad Fatihah, sanad itu, sanad ini. Ini semua ni benda baru. Benda baru. Dan sebenarnya boleh menjejaskan akidah umat Islam akhir-akhirnya. Lama-lama orang kata kalau macam tu Quran pun nak terima ni tak sah. Kena terima macam hadis juga. Macam tu. Kalau macam tu rosak. Tak betul macam tu. Tak perlu pada sanad. Macam rumah tadilah nak sanad apa. Memang juta-juta orang cakap macam tu. Pergilah Quran ini, pergilah dunia mana pun. Kalau ada beza, pelak dia saja. Pelak dia saja. Dari segi hukum baca Quran ini, dia bukan satu sudut saja, banyak sudut, mutawatir ke semuanya. Kalau kita baca hadis ini juga daripada Rasulullah, tapi tak ada terikat dengan kaedah tertentu yang kita panggil tajwid, tertil apa semua tu tak ada. Padahal bahasa Arab juga. Yang ini kena tajwid. Di sini idghamnya, di sini iqlabnya, di sini ikhfa'nya, di sini mat apa semua ada bincang. Mana baca hadis macam tu? Tak ada. Semua maklum daripada zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ni. Kalau Quran dia terikat. Yang itu pun mutawatir juga. Yang itu pun mutawatir. Kalau begini izhar, kalau begini ikhfa, mutawatir. Bukan mutawatir dari segi yang kita tengok, yang kita baca tu saja, bukan.
Mutawatir dari segi bacaan, mutawatir dari segi hafalan. Yang hafal bukan seorang dua, bukan hadis. Hadis ni kalau kita nak cari dalam dunia ni, saya rasa tak ada siapa yang punya berani usahakan nak mendakwa hafal, ingat semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dakwa ingat kitab Bukhari saja pun tak ada berani, walaupun dia hebat macam mana. Allah SWT tak bagi. Kalau ada pun seorang dua, tak sampai ke peringkat mutawatir lah. Itulah benarnya. Dia nak cerita tak sampai ke peringkat mutawatir. Kalau ada kalau ada pun, ingat betul-betul daripada awal sampai akhir, seperti mana orang boleh baca Quran. Orang boleh baca Quran daripada Fatihah sampai An-Nas, bukan seorang dua. Tidak nanti orang alim, budak-budak pun ramai. Itu berbeza. Itu mutawatir juga. Hafal dia tu dari satu generasi ke satu generasi, bukan ahad. Mutawatir. Tulisnya pun macam tu juga, mutawatir tulisannya. Jadi dari semua sudut mutawatir. Tawaturnya itu melebihi mutawatir yang lain, melebihi mutawatirnya bahasa, melebihi mutawatirnya sesuatu tempat yang memang wujud di muka bumi ini, melebihi itu lagi Quran. Kita kena beriktikad begitu. Mutawatir adanya Mekah, mutawatir walaupun kita tak pergi ke Mekah lagi. Berapa ramai yang pergi ke Mekah, bukan seorang dua. Mekah tu memang wujud, ada, mutawatir. Tidak nanti Mekah itu terlalu masyhur, yang lain lah Jakarta misalnya, itu mutawatir. Tak perlu ada sanad nak cerita ada Jakarta. Sebab apa? Seramai itu orang, tak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Seramai itu yang pergi sendiri, yang kita baca dalam buku, yang kita tengok petanya, yang kita dengar orang yang bercakap daripada sana. Walaupun tak pergi pun kita tahu, itu sampai ke peringkat mutawatir. Jadi bagi kita orang Islam ni kena percaya Quran itu lebih daripada itu, lebih daripada itu. Dengan sebab itu dia tak perlu kepada sanad. Adapun hadis qudsi sama seperti hadis-hadis yang lain juga. Dari segi perlu kita cek, tengok, kita kena periksa sama ada ia sahih atau hasan, boleh termasuk seperti hadis lain lah, atau dhaif pun boleh jadi, maudhu' pun boleh ada. Itulah yang dikatakan hadis qudsi. Tidak kata bila hadis qudsi ini kata Allah berfirman jadi dia lebih lah daripada hadis-hadis yang lain. Tidak begitu sama sekali, sama saja. Cuma dia disebut Allah berfirman, Nabi kata Allah berfirman, itu saja beza. Kalau tak kira dari segi lain tak ada beza sangat. Manakala hadis-hadis yang lain pula, meskipun telah dinyatakan di dalam Al-Quran bahawa kesemuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Itu kalau kita baca biasa pun dia mesti kena jaga. Apalagi kalau kita baca dengan bacaan lain lagi, kalau kita baca dengan berlagu lagi lah lainnya, nampak Quran itu. Kalau kita baca macam tadi biasa pun dia kena jaga juga. Apalagi kalau kita baca wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tengok, yantiqu kena baca begitu, tak boleh baca yantiqu, tak boleh. In huwa bukan boleh baca, huwa mana boleh. Itu apa? Semua terikat dengan kaedah. Tapi Nabi juga yang bawa, sahabat-sahabat cukup faham, cukup tahu. Ini Quran, ini hadis. Kalau hadis tak macam-macam, macam-macam bahasa Arab biasa lah. Macam kita baca surah khabar, misalnya kita kata surah khabar bahasa Arab, macam itulah. Tak ada perlu terikat dengan kaedah-kaedah bacaan dan sebutan tertentu. Tidak begitu. Maksudnya, dan dia yakni Muhammad tidak memperkatakan yakni sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu
Sama ada Al-Quran maksudnya atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang huruf kecil yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang dituturkan, yang diucapkan oleh Rasulullah dipanggil wahyu. Wahyu dalam ayat ini disebut wahyu semuanya. Cuma para ulama dia untuk membezakan antara wahyu-wahyu itu, dia ada buat istilah sendirilah. Misalnya Quran dipanggil al-wahyul matlu misalnya. Wahyu al-matlu, maksud al-matlu yang dibaca. Maksud dibaca tu baca dalam sembahyang, baca dengan mengikut kaedah yang tertentu, itu al-matlu maksudnya. Kalau hadis tak boleh baca dalam sembahyang, nak ganti tempat. Surah Ikhlas, surah Al-Kafirun dan sebagainya tak boleh. Wahyu yang dibaca, yang ni baca tu baca dalam sembahyang, disuruh kita membacanya. Sekurang-kurangnya Fatihah. Itu termasuk dalam al-wahyul matlu. Satu lagi al-wahyul ghairul matlu. Wahyu al-ghairul matlu, yang tidak dibaca. Maksud tidak dibaca, tidak dibaca dalam sembahyang atau mengikut kaedah tertentu. Itu maksud tidak dibaca. Bukan tidak dibaca sekarang ni kita tu baca hadis kan, tu tak baca apa? Baca lain. Tilawah maksudnya. Matlu tu tilawah lah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu, baca, bukan iqra. Ada pun hadis tu baca, iqra, masuk dalam iqra, baca. Ni utlu, tilawah, al-matlu. Itu istilah. Wahyu yang tidak matlu, maksudnya yang tidak dibaca, tidak diperintahkan kita membacanya dalam sembahyang, sebagai sesuatu yang wajib mengikut sunnah Nabi SAW. Itulah yang dikatakan wahyu al-ghairul matlu, ataupun dipanggil juga al-wahyul jali. Al-wahyul jali maksudnya Al-Quran, wahyu yang terang. Satu lagi al-wahyul khafi, hadis. Wahyu khafi, wahyu yang tersembunyi, maksudnya hadis. Itu pun sama juga, sama dengan al-wahyul ghairul matlu, wahyu khafi, wahyu yang tersembunyi. Sebabnya yang sampai kepada Rasulullah tu dia tak bunyi, macam idea lah, macam idea yang kita dapat tu, ilham yang kita dapat bunyi, tak bunyi. Tapi kalau kita nak nyatakan, kita boleh bunyikan dia. Itu tersembunyi. Adapun al-wahyul jali, Al-Quran itu ia jelas macam mana. Nabi SAW dengar bacaan itu, Jibril baca, dia dengar terang. Itu beza. Adapun hadis tidak begitu, dia faham. Cuma apa yang dia faham itu diyakininya, kita pun kena percaya begitu. Bukan sekadar dia saja yakin bahawa itu daripada Allah, kita pun kena percaya begitu. Yang dia terima itu daripada Allah, walaupun berupa kesilapan yang berlaku kepada itu daripada Allah, dengan kehendak Allah. Misalnya ada ketika Nabi setelah dia ajar Quran ini, dia ajar semua, ingat, sudah hafal semua. Ada ketika dia terlupa baca. Itu ada dalam hadis semua. Dalam sembahyang dia terlekat, dan dia langkah. Sahabat cerita macam mana, dia kata kenapa tak tegur. Ini kita kata dia baca, dia boleh terlupa tu, itu pun dengan kehendak Allah. Itu pun dengan kehendak Allah. Apa tujuannya? Tujuannya nak meyakinkan kita bahawa Rasulullah itu manusia, bukan Tuhan. Semua ini dengan kehendak dan izin Allah. Apa yang berlaku dengan kehendak Allah. Dia tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia hanya menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kalau Allah nak bagi dia lupa, dia boleh terlupa. Misalnya, begitulah. Tapi bila dibetulkan, sahabat sebut ini, itulah. Jadi lain kali kamu tegur.
Bukan dia saja, orang lain lagi lah, lebih lagi lah. Jadi sahabat tanya, menunjukkan tidak mansukh, tidak dibatalkan, tidak dihentikan ayat itu, tidaklah. Jelas benda tu. Jadi dia dengar Jibril baca, bukan tak dengar. Macam kita lah. Cuma kita manusia biasa ni, hebat macam mana pun, kita tak boleh yakin ini daripada Allah. Cumanya kalau yang baik-baik itu kita kata tentulah daripada Allah, daripada malaikat yang membisikkan sesuatu kepada kita. Gitu sajalah. Namun sekiranya baginda tidak menyatakan ia merupakan firman Allah, yakni selain yang terdapat di dalam Al-Quran, atau tidak meriwayatkannya daripada Allah, maka ia termasuk dalam kategori yang ketiga, yaitu hadis biasa. Kalau dia tak sebut daripada Allah, Allah berfirman, maka itu hadis biasa lah. Hadis biasa bukan bermakna lebih rendah daripada hadis kursi, itu tidak. Itu saja beza. Untuk mendapat keterangan lebih terperinci mengenai perkara ini, sila rujuk kitab Qawaidut Tahdits oleh Al-Allamah Al-Qasimi. Itu sebab ini kepada orang yang boleh bahasa Arab, boleh tengok situlah. Secara ringkasnya begitulah apa yang dikatakan sebagai firman Allah selain daripada Al-Quran. Itulah yang dinamakan hadis qudsi. Apa Allah kata? Anak Adam, yakni manusia, telah mendustakan aku. Padahal ia tidak patut berbuat begitu. Ia telah mencaciku, padahal ia juga tidak patut berbuat begitu. Jadi apa makna manusia mendustakan aku, mencaci aku itu? Apa maknanya? Allah sendiri menjelaskan melalui hadis qudsi ini. Pendustaannya terhadapku ialah dakwaannya bahawa aku sekali-kali tidak akan dapat menghidupkannya kembali sebagaimana aku telah memulakan kejadiannya dahulu. Itu maksud pendustaan manusia terhadap Allah. Caciannya terhadapku ialah dakwaannya bahawa Allah telah mengambil anak, padahal aku adalah yang Maha Esa, tempat untuk berharap, yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding denganku. Itulah yang dikatakan bentuk pendustaan dan cacian manusia terhadap Tuhan. Bentuk pendustaan dan cacian manusia terhadap Tuhan. Jadi sekali tengok kan, kita tidak nampak tu. Itulah bahasa yang penuh, pengajaran yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kita nak selaminya dengan fikiran yang selapis, yang dangkal, tak dapat, tak nampak. Kenapa dia kata mendustakan dia? Memanglah ada mendustakan, tapi sejauh mana begini? Begitu juga caci. Kenapa itu dikatakan caci? Dan anak Adam di sini disebutkan. Siapa anak Adam itu? Manusia semuanya kan? Kita orang Islam termasuk juga, itu anak Adam juga. Jadi itulah perlu kepada huraian. Itulah yang kita panggil syarah hadis. Kalau tidak mungkin kita tak berapa faham lah. Tak berapa faham dengan akal kita ataupun pemahaman kita yang cetek, tak terasa sangat apa maksudnya. Tapi kalau kita tengok syarah, misalnya nota yang ringkas di sini, sudah dapat dah maksudnya. 156 maksud Rasulullah SAW berkata ada Adam atau manusia di dalam hadis ialah sebahagian daripada mereka sahaja. Ada Adam di sini maksudnya sebahagian daripada mereka sahaja, bukan kesemua anak Adam atau manusia. Sebahagian anak Adam yang dimaksudkan oleh baginda itu ialah orang-orang Yahudi dan Kristian yang mendakwa Allah mempunyai anak, dan orang-orang Arab musyrik yang mendakwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Itu maksud anak Adam di sini, bukan semua manusia. Kalau yang kafir pun bukan semua juga yang kata macam tu. Kalau yang etis tu tak terima langsung Allah.
Tak timbul soal anak ke apa ke, soal bangkit ke, tak timbul langsung. Jadi di sini kadang-kadang di dalam hadis ni kita kena tengok dia sebut semua, umum, tetapi maksudnya bukan semua, sebahagian. Maksudnya sebahagian. Dalam istilahnya dipanggil, ini dia maknanya penggunaan ini penggunaan dari sudut balaghah, seni bahasa Arab. Dipanggil itlaqul kull wa iradatul juz'i. Sebut semua tapi maksudnya sebahagian sahaja, bukan semua. Sebut semua tapi maksudnya sebahagian sahaja. Kalau kita kata ini dia sebut anak Adam macam semua sekali, kita pun anak Adam, orang Islam. Jadi ada kata masuk kita, kenapa dia kata dia pukul umum gitu? Kena faham bahasa dia. Ini bahasa majaz, orang panggil bahasa majaz. Majaz apa? Majaz kalau kita belajar ilmu balaghah, kita tahulah ini orang panggil majaz mursal. Majaz mursal di bawah dia tu ada banyak pecahannya pula. Ini termasuk dalam itlaqul kull wa iradatul juz'i. Dalam bahasa kita, setahu saya tak ada benda-benda macam ni. Dari segi penggunaan ada, kita guna juga. Macam orang Arab juga guna, tapi istilah tu tak ada. Ahli bahasa kita tak buat lagi. Jadi banyak kerja lagi lah sebenarnya ahli bahasa kita pun kena buatnya. Antaranya benda ni sebab kita guna. Tapi kenapa yang kita guna tu tak ada kaedahnya? Nak termasuk di bawah kaedah mana? Sepatutnya kena ada. Kita guna, misalnya kita kata anak kita, kita suruh dia baca Quran, dia tiap pagi, kemudian kita tanyalah, pagi ni kita tanya, baca dah Quran? Baca dah dia Quran, baca dah. Jadi baca Quran, Quran tu apa maksud? Quran tu bukankah Quran itu daripada awal sampai akhir itu kan Quran? Tapi kalau sebahagian daripada Quran itu tak panggil Quran, Quran juga kan? Kalau dia baca qul huwallahu ahad, surah Ikhlas saja, dan dia kata dia baca Quran pun betul, tidak salah. Inilah yang dikatakan sebut Quran semua sekali, tapi maksudnya bukan semua sekali, sebahagian daripadanya. Artinya dia tidak berdusta di sini, dia bercakap benar, bukan menipu, tak ada menipu, betul dia bercakap. Sama seperti kita kata dia naik kuda, naik basikal, naik motosikal. Naik itu naik di mana? Motosikal itu semua sekali. Dia naiknya di atas pelana dia tu saja. Takkan kita naik tu di atas handle dia tu, ataupun naik di mana-mana. Tidak, di atas pelana. Tapi sebut motosikal, naik motosikal. Sebut semua tapi maksudnya bukan semua. Tentu dah begitu. Semua orang yang berakal akan faham, akan faham dengan sendirinya. Saya pergi ke rumah dia, saya ketuk rumah dia, ketuk pintu rumah dia lah. Takkan nak ketuk semua, naik atas bumbung ketuk lah. Faham sendirilah. Itu sebut rumah dia. Saya pernah duduk di rumah dia, saya pernah tidur di rumah dia. Rumah tu apa? Semua sekali dengan bumbung, tangganya, bilik airnya. Tapi takkanlah saya pernah tidur di rumahnya, saya tidur dalam bilik air. Satu bahagian daripada rumahnya, tapi kita sebut rumah. Kan ada tu banyaklah yang seumpama itu memang digunakan dalam bahasa mana-mana pun sebenarnya. Cumanya dia kaedah tu, nak masuk di dalam kaedah mana? Apa kan nama kaedah? Setahu saya yang tak luas pembacaannya dalam bahasa kita Melayu ni, tak ada benda tu. Atau ada? Ada. Tahu saya lah, mana tahu kalau ada ahli bahasa Melayu yang pakar hebat, dia kata ada, mana tahu. Jadi kalau ada, kita nak tahulah dalam bab mana. Ini kalau dalam bahasa Arab, majaz mursal tu saja pecahnya berapa banyak pun yang dikatakan majaz mursal. Jadi Nabi SAW selalu guna bahasa-bahasa yang seperti ini. Sama ada di dalam Quran ataupun di dalam hadis, dia ada banyak guna bahasa ni. Sebab itu nak faham Quran dan hadis, kena tahu kaedah dia, barulah tidak jadi salah. Kalau tidak, kita akan kata, macam mana Allah kata manusia mendustakan aku? Kita tidak mendustakan dia. Jadi Allah bercakap tak betul kan? Takkan macam tu.
Yang tak betulnya kita tak faham dengan betul. Asyatmu, mencaci itu adalah perbuatan menyifatkan sesuatu sebagai kurang dan tidak sempurna. Itu makna caci. Cacian yaitu menyifatkan sesuatu sebagai kurang dan tidak sempurna. Itulah maksud caci. Mendakwa Allah mempunyai anak dikatakan mencaci, kerana ia sama seperti mendakwa hakikat Allah itu tidak sempurna tanpa adanya anak. Begitulah dia pergi ke situ. Jadi yang dia terus kata caci itu sebab akibat dia tu. Mana kita kata cacinya, kita tak kata yang tak bagus kepada dia, kita tak kata yang bukan-bukan kepada dia. Tapi bila kita kata dia ada anak, itu bermakna mencaci. Sebab itu seseorang yang kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu kurang, tidak sempurna. Menyatakan bahawa Allah mempunyai anak itu berarti dia berkehendakkan kepada sesuatu yang baru. Dan inilah kemuncak kekurangan yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita tak nampak sampai ke situ. Tak apalah, dah tak nampak, kena belajar, kena tahulah benda ni. Kita kena tahu akidah. Itulah yang dipanggil akidah. Apa yang sepatutnya kita percaya tentang Tuhan. Orang Islam, apa yang sepatutnya dia bilang percaya tentang Tuhan. Kalau orang lain silap, biarlah dia silap. Tapi sekurang-kurangnya ada orang yang dapat menjadi saksi yang benar tentang hakikat ketuhanan itu, sehingga manusia boleh merujuk padanya. Tetap ada golongan yang seperti ini, iaitu orang-orang Islam. Oleh kerana tujuan seseorang manusia mempunyai anak adalah untuk mengekalkan keturunannya, maka sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak itulah yang akan menggantikannya setelah ketiadaannya nanti, dan dia pasti akan tiada dan binasa kelak. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala dari semua dakwaan ini. Jadi kalau kita kata Allah mempunyai anak, makna secara tidak langsung kita kata dia kurang. Sebab manusia yang nak anak ni kenapa? Kerana dia kurang. Dia nak kekal sebenarnya, tapi dia tak boleh kekal. Apa cara dia nak suruh kekal? Biar dia tu jadi kekal dengan dia dapat anak cucu. Itu perasaan manusia. Dia tak tenang, dia nak kekal. Adapun Allah, dia memang kekal. Untuk apa dia ada anak? Memang dia kekal. Itu sifatnya. Sifatnya tidak boleh dipisahkan daripada Allah SWT. Manusia nak. Dan bila nak dapat anak, dia mesti kena cari saluran. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Allah SWT tak perlu semua untuk menyempurnakan kehidupannya, untuk membantunya, apa semua tu, untuk memenuhi cita-citanya. Berapa ramai orang yang tak capai cita-cita dia. Nanti anak dia nanti biar sampai cita-cita dia. Ini semua menggambarkan ketidaksempurnaan. Itulah akibatnya kalau kita kata Allah itu ada anak. Gitulah. Kemudian ada nota 157. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menyabitkan adanya hari kebangkitan semula manusia, hari mahsyar, hari akhirat atau hari pembalasan. Menolak ayat-ayat itu samalah artinya dengan mendustakan Allah. Jadi manusia kata dia ni ada, siapa buat? Allah. Ramai manusia yang hidup dalam dunia ni beragama, tapi agama apa pun dia terima itu Allah yang menjadikannya. Cuma kalau kata Allah tidak akan dapat menjadikan kembali manusia, mengembalikan semula manusia jadi hidup setelah dia mati, itu bermakna mendustakan Allah. Sebab apa dalam Quran berapa banyak sebut hari kemudian, hari bangkit, hari manusia dihidupkan kembali.
hari pembalasan dan sebagainya. Apa mana? Kalau kita kata Allah tidak akan menghidupkan kembali, tidak dapat menghidupkan kembali, mana tak ada semua tu. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah tu dongeng sajalah kalau macam tu. Itu makna mendustakan Allah. Pada hakikatnya zahirnya nampak mendustakan Quran, mendustakan Nabi, tapi dia membawa kepada mendustakan Allah. Sebab cerita tu semua datangnya daripada Allah. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, jadi hadis ini satunya disampaikan oleh Abu Hurairah, yang disampaikan oleh Abu Hurairah setakat itu sahaja. Tetapi ada satu lagi riwayat yang sama daripada Ibnu Abbas. Di dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas disebutkan begini, berada perbezaan sedikit dengan yang tadi. Caciannya terhadapku ialah dakwaannya aku mempunyai anak. Itu makna manusia mencaci Allah. Maha suci aku daripada mempunyai isteri dan anak. Jadi tadi tak ada sebut isteri itu, di sini ada sebut isteri. Ada sebut isteri. Nota 158, kenapa mengatakan Allah mempunyai isteri dan anak dikatakan mencaci Allah? Ada beberapa jawabannya. Satu, ia berarti Allah menyerupai makhluknya. Kalau makhluk dia memang begitu kan, ada anak, tak kira apa pun bendanya, dia ada anak dan ada pasangannya. Kalau begitu Allah menyerupai makhluknya. Sedangkan berapa kali di dalam Al-Quran, berapa tempat, banyak tempat disebutkan Allah tidak menyerupai makhluknya. Tadi yang kita baca hadis tadi, dia sebut walam apa ni? Lihat, walam yakul li kufuwan ahad. Dalam Quran disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini disebut walam yakul li kufuwan ahad. Sama lah. Tidak ada satu pun yang serupa, yang sebanding denganku. Ini menafikan keserupaan Allah dengan makhluk. Bila kita kata dia ada anak, maknanya anak tu, kita kata Allah serupa dengan makhluk. Sebab cuba kita tengok manusia, walaupun tak sama betul-betul rupa dia, ayah dengan anak, tapi sekurang-kurangnya manusia juga. Tapi yang zahirnya kita tengok ada sedikit sebanyak keserupaannya. Kalau kata tak serupa langsung, tetap manusia juga. Ada mata, ada hidung, ada tangan, sama juga. Jadi Allah tu seseorang orang akan gambarkan begitu dia juga. Macam tu, macam mana tu lah. Macam mana tu lah. Kalau begitu, kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Allah. Bukan sifat Allah begitu. Dua, ia berarti Allah lemah dan berhajat kepada sesuatu yang lain. Untuk kekal, dia perlu kepada yang lain. Untuk bahagia, dia perlu kepada yang lain. Kalau tak ada anak, tak bahagia, tak suka. Nak suka, dia kena ada anak. Jadi serupa lah Allah dengan makhluk. Kalau macam tu, serupa dengan manusia pun. Berhajat kepada sesuatu yang lain. Sedangkan Allah tak ada berhajat kepada apa-apa pun. Dia buat kita ni kerana dia berhajat kepada kita, kepada makhluk, tak ada. Tapi untuk menyatakan kelebihannya, keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya dan segala sifat Allah, nak menyatakan sifat-sifat itu semata-mata. Hasilnya yang menikmati, yang berasa ini suatu kelebihan apa, manusia, makhluknya juga. Adapun Allah SWT, dia tak ada lebih kerajaan dia dengan sebab itu, dan tidak akan jadi kurang. Kalau tak ada pun kejadian-kejadian ada tidak jadi kurang. Yang ketiga,
andai kata ada seseorang berupa seekor kera atau ular, bukankah ia sesuatu yang mengaibkannya? Kita fikir dari segi logik, kenapa dia kata mencaci Allah kalau kata Allah ada anak, ada isteri? Sebab ini bukan cerita saja, dia memang begitu. Sebab mana manusia dalam dunia ni berjuta-juta yang percaya Allah tu ada anak kan. Pada hakikatnya mereka yang beragama seperti itu, berakidah begitu, mencaci Allah. Macam mana? Katakanlah kalau seorang manusia, anak dia tu bukan manusia, tidak dia merasa kurang, tak sempurna, suka kau macam tu? Tak suka. Kalau kita kata Allah ini anak dia berupa manusia, manusia ni lebih ke kurang? Kurang lah. Bermakna kita mengatakan Allah tu kurang juga. Dia tidak dapat melahirkan yang sepertinya, dia hanya dapat melahirkan yang kurang daripadanya, yang hina. Satu makhluk yang tidak disukai, kalau nisbah kepada kita manusia, anak ular, anaknya beruk misalnya. Ini satu keaiban kepada manusia. Sepatutnya anak dia tu macam dia. Kalau kita kata macam dia pun tak kena juga. Tak kena juga. Kalau macam dia, bermakna dia kena ada ayah lagi. Dia kena ada ayah pula. Siapa ayah dia pula? Tak berkesudahan. Tidak ada penghujungnya. Kalau kita kata Allah itu ada anak berupa manusia sekalipun, satunya manusia itu serba kurang. Kita tahu dah, memang kita manusia dalam keadaan lebih daripada makhluk lain pun tetap kurang. Jadi Allah itu maha sempurna. Macam mana kita nak kaitkan sesuatu yang kurang dengan yang maha sempurna itu? Mustahil. Padahal kera dan ular itu sejenis binatang seperti manusia juga. Tapi kenapa kita anggap itu satu kekurangan? Bagaimana pula dengan Allah yang dikatakan mempunyai anak berupa manusia dan lain-lain, yang langsung tidak ada kesamaan dengannya? Bukankah itu juga satu bentuk cacian terhadapnya? Ini satu bentuk cacian. Jadi tidak semesti. Sebab itulah Allah menghukum juga orang yang beragama. Tidak kata orang yang tak ada agama sahaja Allah hukum. Orang yang ada agama tu kadang-kadang lebih teruk lagi. Sebab apa? Dia mengelirukan orang atas nama agama. Kononnya itu agama. Macamlah Allah ajar begitu. Padahalnya, pada hakikatnya di sebalik dakwaan-dakwaan seperti itu, dia mencaci Allah. Orang agama sepatutnya mensucikan Allah, jadi mencaci Allah tanpa mereka sedari. Tak boleh buat tak sedar macam tu lah. Kalau hidup dalam dunia ni, kena faham dengan baik. Ini akidah, bukan soal main-main. Sebab itulah Allah SWT menghukum hukumannya dahsyat orang yang kafir. Sebab dia ubah dari Allah yang sepatutnya kepada yang lain. Allah yang sempurna jadi kurang, jadi aib. Yang keempat, Allah adalah wajibul wujud, yakni zat yang mesti adanya. Isteri dan anak pula merupakan mungkinul wujud, yakni sesuatu yang baru dan mungkin saja adanya. Mengatakan Allah mempunyai anak dan isteri berarti menyeret Allah kepada sifat sesuatu yang baru. Ia juga secara tidak langsung berarti mengaitkan Allah dengan sifat kurang. Itulah artinya mencaci. Jadi ini kita masuk ilmu kalam sedikit, istilah dia, istilah ilmu kalam. Tapi bendanya memang betul begitu. Cumanya adakah Nabi SAW ajar dalam hadisnya Allah itu wajibul wujud, kamu semua mungkinul wujud? Tak ada istilah itu, tak ada dalam hadis. Tapi ulama-ulama yang bincang secara terbuka sampai ke situ dia pergi. Apa makna wajibul wujud? Wajibul wujud maksudnya sesuatu yang mesti adanya, tidak boleh kita terima tak ada sama sekali. Bila-bila masuk mesti kita kena terima sentiasa ada. Itu maksud wajibul wujud. Kalau tak ada Allah, macam mana nak jadi alam? Macam mana nak jadi kita? Kalau dia tak ada dulu,
Siapa dulu, siapa kemudian? Kita dengan kemudian. Dulu tak ada. Siapa yang menjadikan kita? Yang mesti ada itulah. Tapi kita ni kan, cuba kita tengok. Sekarang ni kita fikir, kita ni sudah ada sekarang. Kalau tak ada kita, Tuhan buat tak ada, boleh ke tidak? Boleh. Dunia akan berjalan terus. Berapa ramai anak orang tu kita andaikan dia tak ada, tak boleh berjalan dunia. Ada mana-mana pihak dengan sebab tak ada anak dia tu jadi kebulut. Tak ada kena-mengena. Jadi sakit ke, jadi miskin ke, tak ada kena-mengena. Artinya kewujudan manusia atau makhluk-makhluk lain, pokok pokok kelapa ke ataupun lain-lain, itu mungkinul wujud, adanya, tidak mesti, tidak bergantung kewujudan yang lain dengannya. Tengok berapa banyak negeri yang tak ada pun pokok kelapa, hidup, boleh hidup, tak ada dia tu, tak apa. Tapi kalau tak ada Tuhan, macam mana? Kita tengok kalau tak ada polis trafik sekejap, masa jam tu bercelaru jadi. Ini daripada awal kejadian bumi ni sampai ke akhir zaman, berapa banyak berlaku. Setiap orang tu tak serupa fikirannya, kerja dia, perbuatan dia. Macam mana kalau tidak dikawal? Siapa yang mengawal semua? Allah. Jadi Allah mesti ada. Kalau tak ada dia, tak mungkin berlaku seperti yang ada. Tapi kalau tak ada yang lain, boleh ada yang lain, boleh ada, boleh wujud, boleh hidup. Tidak bergantung kehidupan kita dengannya. Jadi bila kita kata Allah ni dia ada isteri, ada anak, bermakna kita mengatakan dia termasuk dalam mungkinul wujud juga. Mungkinul wujud. Kita kata begitu. Ini adalah satu bentuk cacian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita tak boleh kata begitu. Di dalam Al-Quran penuh dengan bantahan terhadap kepercayaan orang-orang kafir yang percaya Allah mempunyai anak, Allah mempunyai isteri dan sebagainya. Tengok dalam surah Ikhlas tu saja, yang ringkas itu sudah menafikan semua itu. Tadi kan ini hakikatnya adalah mafhum surah Al-Ikhlas. Apa dia kata, wa ana samad, wa amma syakmuhu iyaya an yaqul ittakhadallahu walada. Allah mengambil anak, wa ana samad, sedangkan aku adalah as-samad, yang diharapkan oleh semua yang wujud makhluknya itu. Jadi tempat tumpuan segala-galanya itu as-samad, alladzi lam alid, aku yang tidak beranak. Dia nafi. Walam ulad, dan aku tidak diperanakkan. Mana tidak ada orang lain sebelum. Kalau kita ada orang lain sebelum kita, ayah kita ni jadi anak. Jadi orang lain, ada orang lain sebelumnya. Ni dia bila dinafikan dia tidak diperanakkan, maknanya tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk ni dia ada yang ada kemudian, ada begitu. Dan akhir sekali penutupnya dia kata walam yakul li kufuwan ahad. Ini betul-betul sama dengan surah Al-Ikhlas itu, cuma lafaz dia berbeza sedikit. Jadi kesimpulannya Allah bagaimanapun tak sama, tak serupa, tidak ada bandingannya. Bila kita kata dia ada anak, ada isteri, maknanya kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita kata dia ada anak pula, sedangkan itu adalah satu kekurangan. Cuba kita tengok dalam fitrah manusia ni kan, tertanam keinginan mahu kekal, atau naluri mahu kekal. Kalau kita kaji dengan teliti, banyak sangatlah. Kalau kita nak secara kasar saja, cuba tengok syaitan dulu dia berdaya Adam macam mana. Dia berdaya dengan kamu kalau makan pokok ni kamu boleh kekal. Mana dia tahu dah ini kelemahannya. Hal adulluk ala syajaratil khuld
wa mulkin la yabla. Itu kehendak manusia kekal, satu. Yang kedua, tempat dia tinggal itu tidak binasa. Tidak binasa. Itu tertanam di dalam jiwa setiap manusia. Anak cucu Adam terpengaruh. Bila dia kata, bila syaitan Iblis tu kata, nakkah aku tunjukkan kepada kamu syajaratul khuld, pokok yang menyebabkan kalau kamu makan kamu jadi kekal. Adam pun tertarik. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, macam tu. Padahal Allah SWT sudah larang dia jangan makan pokok tu. Jangan makan. Ada pun orang kata buah pokok, buah khuldi gitu. Itu buah itu tafsiran orang saja, sebab dia fikir biasanya kalau pokok ni orang makan buah. Tak mesti dia dalam ayat Quran dia tak ada sebut buah, dia sebut pokok. La taqraba hadhihi syajar, jangan kamu dekati pokok itu. Sebabnya pokok ni kalau tidak mesti buah. Cuba tengok kalau orang nak buat ubat, pucuk kayu, pucuk pokok tu kadang-kadang jadi ubat. Kadang-kadang kulit pokok tu boleh jadi ubat. Kadang-kadang akar dia boleh jadi ubat. Tak mesti buah. Sebab itu dia kata jangan makan pokok ni. Tak kira lah bahagian mana pun. Jadi tapi Adam ni dia ada sifat itu. Dengan nikmat Allah SWT dia ada sifat nak kekal. Bila Iblis itu perdaya dia dengan cara, kalau kamu nak kekal, dia terus tertarik. Dan satu kerajaan yang tidak akan binasa, dia terus tertarik juga. Dia nak macam tu. Padahalnya dia duduk di tempat kekal dah. Kalau nak kira surga. Tapi manusia ni boleh terpedaya. Dalam Quran disebutkan fanasiyah, dia terlupa. Dia panggil sifat Quran dia. Padahal kita kata macam mana boleh berlaku macam tu dalam surga? Dah dengan kehendak Allah boleh berlaku semua tu. Boleh berlaku. Setengah-setengah orang tu dia kata itu bukan surga, tu surga lain. Sebab kalau dalam surga tu tak ada guna. Itu kehendak Allah pada masa tu. Dia buatlah. Maksud Allah sebenarnya seperti yang kita tengok sekarang kan, nak bagi ada anak cucu dia dalam dunia ni, barulah jadi ada. Kalau tidak, tak ada sebab. Tak ada sebab. Jadi bila Adam makan, apa yang dia nak, apa yang ditawarkan kepada dia tu jadi sebaliknya. Dia jadi tidak kekal. Kemudian dia kena mari dalam dunia yang tidak kekal. Itu akibatnya. Kalau melawan Allah SWT, jadi begitulah. Jadi dia terpaksa mari dalam dunia yang tidak kekal. Kehendak manusia, naluri manusia hendakkan, mahukan kekal itu memang dapat kita tengok dalam peristiwa itu. Adam tu sendiri dia ada kehendak itu. Sebab itulah manusia ni sentiasa terpedaya kan. Dia makan ubat ni panjang umur. Makan tu, beli tu. Makan ubat ni tak jadi tua. Beli. Dia terpedaya. Jadi gagah, jadi kuat kan. Semua manusia nak. Daripada tadilah dia sudah ada dalam fitrahnya, dalam kejadian asalnya sifat mahu kekal. Padahal dalam keadaan sudah ada jaminan Allah, tak perlu bimbang dah. Dia terlupa yang tu. Dia terlupa. Sama juga dalam dunia. Allah sudah tentukan kita buat macam mana pun. Kalau betul lah dengan kita diet tu, kita makan sayur, makan apa, betul dah, betul. Memang betul. Kehendak Allah pun memang jadi panjang umur. Tidak jadi panjang umur juga. Kalau aksiden, sihatlah tubuh, tak ada apa. Tidak ada gaut, tidak ada darah tinggi, tidak ada kencing manis, tidak ada. Mati juga, awal juga. Kalau tanda Allah SWT itu memang pendek umur orang. Gitulah yang akan jadi. Sepatutnya kena ingat itu. Kalau kita sentiasa ingat itu, tak apa. Nak ikhtiar usaha tu bagus, tak ada apa, tidak salah. Tapi kena ingat itu. Jangan lebih-lebih sangat. Jadi kadang-kadang saya pun ada beberapa kawan, sahabat handai, keluarga, dia terlalu sangat jaga makan. Kononnya nak umur panjang. Saya kata kesian, jangan. Sampai dia makan biskut tawar tau, biskut tawar tu yang 4 segi tu, ke cream crackers.
Makan itu saja sampai jadi kurus kering. Sial. Jadi tak ada lah nikmat dunia. Lepas tu kita kata dalam nikmat tu ada azab pula, ada penyakit. Yalah, kena kawal lah setakat mana itu. Jangan tinggalkan nikmat dunia. Nabi SAW orang yang paling tahu. Dia makan kambing, dia makan ayam, dia makan yang lazat-lazat sedap semua. Tak ada apa. Jangan terlalu percaya sangat. Kalau kita begini kita akan kekal. Jangan. Mana maksud kekal tu tahu dah semua percaya tidak akan kekal, mati semuanya. Umur panjang lah. Jangan percaya sangat gitu. Rugi nanti. Jadi menyirik itulah sifat kurang. Yang kelima, seseorang anak lahir selepas berada beberapa lama di dalam kandungan ibunya. Untuk seseorang ibu mengandung terlebih dahulu, mestilah ia mengadakan hubungan dengan seorang lelaki. Lelaki itu pula mestilah terlebih dahulu tertarik dengan si ibu yang mendorongnya melakukan hubungan kelamin. Untuk itu mestilah kedua-dua pasangan mempunyai alat kelamin. Semua ini jika diteliti merupakan sifat makhluk yang baru. Tak mengambil kira agama apapun, tak mengambil kira manusia pun. Semua dia ada sifat ini. Tertarik kepada satu sama lain, kena menjalinkan hubungan dalam apa bentuk yang sesuai dengannya, tak kira. Semua macam tu. Kalau kita kata Allah dia ada anak, bermakna dia macam tu lah. Tidak caci macam tu. Jadi kita orang Islam ni caci tu jauh. Nak caci secara totok, secara nyata, secara tidak langsung pun tak boleh. Ini secara tidak langsung tidak ada caci, nampak zahirnya, tapi pada hakikatnya caci. Jadi orang Islam dah manusia yang paling menjaga kesucian Allah, kerana secara tidak langsung pun dia tak caci Allah. Adapun ahli-ahli agama yang lain, dalam pada mereka beragama, kata percaya kepada Tuhan, mereka juga mencaci Tuhan sebenarnya. Itulah hakikat. Jadi begini, inilah keadaannya berlaku. Adakah yang berlaku kepada Allah begini? Ia langsung tidak layak dan tidak sesuai dengan Tuhan yang tidak menyerupai sekalian makhluknya. Tidak menyerupai sekalian makhluk, tak sesuai. Oleh itu mengatakan Allah beranak dan beristeri sama sekali seperti menghina dan mencacinya. Seperti menghina dan mencaci. Sama ada kita kata, jadi orang manusia ni kan, dia lemah sangat manusia ni. Tentang Nabi Isa misalnya, dikatakan Allah anak Allah. Dah kalau tidak anak Allah, dah kita kata tidak anak manusia. Anak siapa? Tak kalau anak tanpa bapa. Dia muskil di situ. Jadi dia terus kata Allah misalnya. Dia terus kata Allah. Itulah ayah dia. Ada satu golongan yang lain pula dia kata bukan. Mana boleh tak ada ayah? Nak kata ayah dia tu Allah, tidak. Ibu dia berzina, mak dia tu Maryam tu berzina dengan manusia, seorang lelaki lain. Dituduh macam tu pula. Sebab benda tu memang jarang berlaku, tak ada berlaku. Itu sesuatu yang menyalahi, kita panggil menyalahi adat kebiasaan. Tapi Allah SWT kadang-kadang dalam kejadiannya dia lari daripada sunnah biasa, sunnatullah yang ditetapkan mengikut cara biasa. Nak anak kena ada ibu dan bapa. Ada kalanya tidak begitu. Dia nak menunjukkan kekuasaannya. Itulah yang berlaku kepada Nabi Isa. Kalau nak kira mesti begitu. Dalam Quran sendiri disebutkan, kenapa yang pelik dengan kejadian Isa tu? Sekurang-kurangnya dia ada juga ibu. Dengan kuasa Allah boleh dia lahir walaupun tanpa bapa. Bagaimana kamu nak kata dengan Nabi Adam yang tidak ada ibu dan tidak ada bapa? Boleh pun Allah buat. Itu logik dalam Quran disebutkan. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Perbandingan Isa di sisi Allah seperti Adam. Kenapa kamu boleh? Adam tu tak ada ibu, tak ada bapa. Kamu nak kata macam mana pula? Boleh pun Allah buat.
Sebenarnya semua itu nak menyatakan kekuasaan Allah semata-mata. Kenapa kita rasa pelik sangat, yang sukar sangat nak terima tu, sampai kita katakan dia anak Allah? Tak fikir dah, dengan kita mengatakan dia tu anak Allah, apa akibatnya? Apa akan jadi? Inilah yang akan jadi ya. Jadi Allah berkenan kepada Maryam. Cantik sangat ke Maryam. Atau macam-macam lagi lah seperti yang berlaku. Adakah begitu? Kalau macam tu Allah menyerupai makhluk, sedangkan dia sudah menafikan berapa kali dia tidak menyerupai makhluk. Itulah yang kita kena pegang. Kemudian kesesuaian hadis ini dikemukakan di dalam Kitabul Iman, ialah dari sudut tidak mempercayai kebangkitan semula di hari akhirat dan mendakwa bahawa Allah mempunyai anak itu adalah bercanggah dengan prinsip beriman dengan hari akhirat dan beriman dengan Allah. Jadi prinsip itulah kenapa pula ni hadis ini, apa kesesuaiannya dengan tajuk ni. Ini Kitabul Iman. Iman macam mana? Jadi nak ceritanya kan rukun iman itu percaya kepada hari kemudian. Bila tidak percaya kata Allah ni boleh menjadikan semula, mana tak percaya kepada hari kemudian, sudah gugur satu rukun iman. Percaya kepada Allah dengan cara yang tak betul, percaya pun, itu maknanya mendustakan Allah juga, tak percaya juga, sama dengan itu juga. Ataupun tidak jelas tentang keimanan kepada Tuhan, tidak membawa apa-apa makna, tidak membawa apa-apa arti kepada kita. Tengok di dalam Quran, dalam hadis disebutkan ahli-ahli agama yang syirik dengan Allah SWT itu ikutlah. Dia kata Allah ada isteri, Allah ada anak dan sebagainya. Siapa pun anaknya, bukankah Allah SWT memasukkan mereka ke dalam neraka? Walaupun mereka juga mendakwa beragama, tak ada guna, tak ada faedah, sebab mereka tidak selesai dalam masalah akidah, dalam masalah iman ini. Iman itu mesti kena kokoh, kena jelas, kena terang. Iman kepada Allah macam mana? Allah tu macam mana? Kena jelas. Jangan semata-mata percaya kepada Tuhan saja, ikutlah dia sama seperti makhluk pun tak kira. Tak boleh macam tu. Percaya kepada hari kemudian pun sama juga. Itulah dari segi kesesuaian hadis ini dengan tajuk bab yang kita sedang bincangkan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Jibril, iaitu Jibril tanya apa itu iman, apa itu Islam kan. Kita sudah bertemu dah hadis itu dahulu. Antara pengajaran, paduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah satu, adanya firman Allah yang bukan dalam bentuk Al-Quran. Ia dinamakan hadis Qudsi. Itulah yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Ada orang panggil firman Allah yang bukan berupa Al-Quran. Kalau kita cari dalam Al-Quran tak akan dapat. Jadi firman Allah yang macam inilah yang dipanggil sebagai hadis Qudsi, yang ataupun hadis ilahi, ataupun hadis Rabbani, seperti yang kita sebut tadi. Yang kedua, manusia selalu juga di dalam hadis-hadis dipanggil anak Adam. Selalu, sebagaimana dalam Al-Quran, ya bani Adam, wahai anak Adam, bukan dalam hadis saja. Jadi hadis kita tengok di sini sama seperti Al-Quran, tidak bercanggah dengan Al-Quran. Kena ingat, saya selalu sebut, salah satu sifat hadis yang sahih, ia menyerupai Al-Quran. Ia saling menguatkan, bukan bercanggah. Macam hadis ini seperti itu, betul-betul surah Ikhlas, betul-betul surah Ikhlas. Beza sikit-sikit supaya sesuai dengan keadaan. Itulah keadaan bercakap secara langsung. Yang ketiga, manusia yang tidak percaya akan hari kebangkitan adalah kafir kerana mendustakan Allah. Jadi kena percaya kepada hari bangkit, hari akhirat, itu termasuk dalam rukun iman. Tidak percaya kepada yang ni, percaya kepada yang lain, yang lain semua percaya, yang ni saja tak percaya, tak jadi, tak sah iman, tak sah. Tetap seseorang itu akan dikatakan kafir juga.
Yang keempat, manusia yang mempercayai Allah mempunyai anak dan isteri pada hakikatnya telah mencaci dan menghina Allah. Kerana itu ia juga kafir. Ia juga kafir. Jadi dengan sebab itu kita kata orang-orang yang beragama lain yang percaya begini, kita kata kafir. Sebab dia tidak mukmin, tidak sah iman, kafir lah. Jadi mereka sebenarnya tak boleh berkecil hati, tidak boleh terasa hati kenapa kita panggil dia kafir. Ini hakikat kafir itu maknanya tak percaya, tak terima, ingkar apa yang dipercayai oleh orang mukmin. Itu saja. Baik, kita tanya sungguh, kamu percaya ke seperti yang kamu percaya? Tak percaya, kafir. Kamu ada kepercayaan sendiri, kamu akan kata kita kafir. Betul juga dari segi bahasa, sebab kita tak terima percaya macam tu. Ini dari segi bahasa saja. Orang yang menolak, kita tolak dia, kita juga kafir kepada dia. Yang kelima, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat untuk sekalian makhluk berharap. Allahus Samad, itu pada tempat sekalian makhluk berharap, menumbuhkan segala permohonan dan permintaan atau hajat mereka. Itulah As-Samad. Dia tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Tidak ada sesuatu apapun yang sebanding atau menyerupainya. Itu kalau ini bukan sahaja ada di dalam Al-Quran, bahkan ada juga di dalam hadis. Bukan sahaja ada dalam hadis qudsi ini, tapi hadis biasa, hadis lain pun ada juga perkara yang sama. Bukan sekali, bukan setempat, bahkan sehingga maklum umat Islam inilah satu-satunya umat yang berpegang dengan akidah tauhid yang sebenarnya. Yang lain tak ada bersih, tak ada bersih. Tak ada bersih. Cuba kita tengok ni agama yang kemudian lah, agama Sikh misalnya, dia kemudian lagi daripada agama kita. Dia pun tak bersih, tak boleh jaga tauhidnya. Sekarang ni apa dipanggil tempat ibadat dia, rumah ibadat dia dipanggil Gurdwara. Gurdwara dia ni, cuba kita tengok sudah ada replika, semuanya ada replika kubur Guru Nanak. Tengok, kalau pernah pergi atau tak pernah pergi tengok cerita-cerita dia pun ada kan? Dia ada satu orang yang ditugaskan untuk kibas dengan satu alat pengibas lalat. Jadi kenapa lalat? Kita pun tak faham juga. Guru Nanak dulu banyak lalat macam mana tu. Jadi kibas lalat tu maksudnya memuliakan dia lah, jaga dia lah, supaya tidak dihinggapi oleh binatang-binatang atau benda-benda macam tu yang kotor tu. Begitu. Jadi semua pergi tunduk sujud depan kubur tu. Replika kubur Guru Nanak tu semua ada. Tengok, dia tak selamat. Saya fikir kenapa kubur Nabi SAW itu, hikmat Allahnya setelah diperbesarkan masjidnya, berada dalam masjid. Kenapa? Hikmat Allah bagi saya ialah untuk menjadi bukti kepada, membuktikan, mencabar seluruh dunia manusia ini. Cuba tengok orang Islam, walaupun kubur Nabi dalam masjidnya, adakah sesiapa pergi sujud depan kubur? Tak ada. Ini jelas, tak ada. Padahal dalam masjid, dalam kawasan masjid lah, dalam tu. Tapi tak ada orang tu. Sentiasa ada yang jaga. Jangan sampai jadi ciri orang Islam. Cukup kuat pertahanan kita tu dari sudut itu. Sedangkan agama-agama lain semua sudah rosak, semua syirik. Dalam keadaan macam tu pun orang Islam ni tetap selamat. Ini menunjukkan akidah tauhid dia tu memang kukuh, dan tidak sukanya kepada syirik itu memang jelas sekali. Tetapi kalau kita tengok malangnya ini yang saya perhati, saya harap tuan-tuan semua pun perhati juga. Kalau yang tengok, jangan tengok sajalah cerita tu. Kalau tengok cerita Hindustan, biasa tengok, kalau gambaran orang Islam dua saja, kena faham ini dia ada agenda dia sendiri. Sepatutnya bahagian penafisan filem kita pun kena tapis benda-benda macam ni. Jangan tapis sudut-sudut tertentu saja.
jangan tapis. Benda macam tu tapis. Kalau kanser tu takut sangat, tak boleh filem yang menggambarkan kalau kanser mati. Tak boleh tapis sangat. Tapi yang benda-benda akidah ni tidak tapis. Gambaran orang Islam yang diberikan pun sama ada Syiah atau golongan Barelwi. Tapi orang kita tak nampak sangat. Cuba perhatikan, mana-mana filem. Kalau nak ada pun yang tidak macam tu jarang sekali. Yang adanya sembah kubur. Sembah kubur, pergi berdoa dekat kubur. Itu Barelwi. Sama dengan Sikh lah. Jadi sudah dia menggambarkan orang Islam tak ada beza dengan orang kafir. Dia nak sangat macam tu. Padahal itu tidak mewakili majoriti umat Islam. Majoriti umat Islam di sana sama seperti kita, menegakkan tauhid, tak suka kepada syirik, dan semua itu minoriti saja. Tapi kalau nak menggambarkan orang Islam, itu pilihan. Kenapa? Ini agenda. Sebenarnya satu kebanggaan, satu kelebihan umat Islam ni, iaitu akidah mereka terpelihara. Tauhid itu tetap jadi dijaga di mana-mana. Mereka tak suka yang itu. Dia nak suruh sama dengan dia lah. Pergi sembah kubur, sampai di kubur tu pula besar-besar pula buatnya. Sampai di kubur, pintu dibendul dia tu sudah letak dadahi. Itu orang Islam yang digambarkan. Dahsyat. Kubur tu pula terkeliru, bertukar dengan masjid. Kita ingatkan masjid, rupanya kubur. Itu yang ditonjol-tonjolkan sangat. Yang sebenarnya orang Islam tidak begitu. Kebanyakan mereka di sana, sebab saya duduk di sana, saya tahu. Jadi ini semua ni ada agenda di sebaliknya, iaitu nak memburuk-burukkan Islam, nak mengatakan akidah umat Islam sudah rosak. Mereka sudah jadi seperti orang lain juga, di mana tidak tulen lagi tauhidnya. Yang keenam, Maha Suci Allah daripada menyerupai makhluknya. Sama sekali tak ada. Dalam apa bentuk sekalipun menyerupai makhluknya, tak ada. Itulah sebabnya kadang-kadang di kalangan orang Islam yang ada aliran-aliran yang terlalu kuat sangat pegang. Kalau nampak serupa sikit saja, tak mau timur. Ada sampai jadi Mu'tazilah misalnya, Asy'ariyah misalnya, kuat. Kalau kata Allah di atas langit, tak boleh tengok. Kalau kata di atas bawah, kiri kanan, ni makhluk lah, tak boleh kata begitu. Jadi kalau ada hadis macam tu, kena takwil. Itu sebabnya dia terlalu nak jaga tauhid. Yang ini pula dia pakai zahir. Jadi dah dia sebut macam tu, kita kena terima lah. Cuma serah kepada dia, tidak akan jadi masalah apa-apa. Begitu. Kalau kata Allah tu ada tangan lah, tapi tangan yang layak dengannya. Kalau Allah di atas yang layak dengannya, tak serupa dengan makhluk. Dia kata begitu. Tapi sampai begitu, kenapa di sebalik perselisihan yang berlaku sesama ahli sunnah ni, itu yang penting kepada kita. Kenapa yang sibuk kan? Sebab dia nak jaga inilah tauhid, nak jaga Allah tidak menyerupai makhluk itu. Itulah hakikatnya sebenarnya. Yang ketujuh, mendustakan Allah dan mencacinya dengan apa cara sekalipun membuatkan seseorang menjadi kafir. Wal-iyadu billah. Tak bolehlah mendustakan Allah dalam apa bentuk sekalipun. Mendustakan Allah dengan menafikan hari bangkit, sama. Mendustakan Allah dengan cara menafikan sifat-sifat Allah tertentu, sama juga. Mendustakan Allah dengan tidak menerima nabinya, rasul-rasul yang diutuskan, sama juga. Mendustakan Allah artinya tak pakai Al-Quran, sama juga. Kata ayat Quran ini tidak sesuai lah misalnya, tidak sesuai, hukum ini tak sesuai, sama juga. Jadi itu termasuk dalam kafir juga pada hakikatnya. Wal-iyadu billah. Kemudian selain Bukhari, Ahmad dan Nasa'i juga telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Itulah hadis yang ke-18. Dan hadis yang ke-19 nampaknya kita setakat itu saja untuk kali ini.
Wallahu a'lam. Asar Sahih Muslim hadis ni sahih kan? Ya, ya. Ini termasuk salah satu hadis yang dipertikaikan dalam Muslim. Salah satu yang dipertikaikan dalam Muslim oleh ulama hadis. Saya ada bincang ini dalam rakaman kita dalam ketika mengajar Muslim. Saya sudah lepas dah hadis ni, sudah lalu dah. Tengok saya tak ingat rakaman itu yang keberapa. Ada situ saya bincang dari segi sudut kenapa dipertikaikan. Tengok situlah. Nak dapat rakaman itu tanya Muawiyah misalnya, mungkin dia boleh berhubung dengan bahagian rakaman itu. Kita sudah bincangkan. Ini termasuk dalam yang dipertikaikan. Ada lagi banyak riwayat yang lebih teruk lagi daripada itu. Dalam Muslim itu kalau nak kira tu ringkas, dalam Mustadrak Hakim apa lebih teruk lagi disebutkan. Dan apa akibatnya kalau kita terima pakai yang itu. Dalam rakaman itu insya-Allah boleh dapat keterangan yang lebih, insya-Allah. Jelas ni kita tak boleh pegang hadis ni. Tak boleh. Tak boleh pegang. Ya. Itu kan. Baru ni ada yang tanya macam tu kan. Saya sudah jawab. Sebenarnya tak perlu. Dari satu segi sebenarnya dia boleh membawa kepada bahaya. Di mana orang akan kata kamu baca Fatihah kamu, mana sanad kamu? Jadi berapa orang yang ada sanadnya? Jadi makna Quran itu sudah jadi tidak mutawatir kau sekarang. Itu bahaya. Sedangkan tidak perlu itu semua. Tak perlu. Jadi kalau terima Quran, terima lah. Kalau kita kata qiraat, boleh tahan lah, boleh lah juga terima. Tapi kalau Quran yang biasa, yang umumnya, tak perlu kepada sanad-sanad ini. Bagi saya lah, ia perlu dihentikan. Kalau tidak akan menjejaskan kepercayaan orang. Mungkin satu hari kalau orang timbulkan persoalan macam tadi, apa kita nak kata? Mungkin itu termasuk dalam cari duit apa, Allah Allah. Saya susah lah. Sebab saya memang matematik. Jadi pelajar yang dah hafal Quran dan diulang balik, dia akan dapat sanad sampai Jibril. Rasulullah sampai Jibril. Sanad tu tak perlu sebenarnya. Sanad yang ada ialah sanad qiraat. Kita jelaskan qiraat lain. Bukan bacaan Quran yang umum yang tersebar dalam masyarakat yang tidak ada sanad. Sebab yang perlu kepada sanad ini ialah sesuatu yang ada kemungkinan mutawatir dan ahad. Sedangkan Quran semua sekali daripada awal sampai akhir itu tak ada syak, tak ada khilaf tentang kemutawatirannya. Satu ayatnya pun tidak ada yang ahad. Kena percaya begitu. Dengan kita ada benda macam tadi, dia boleh jadi terbuka gitu. Tapi kalau sanad qiraat itu lain, itu boleh terima. Sanad Quran, pengajian Quran yang umum, yang biasa ni, itu tidak ada sanad. Tak perlu. Ya. Ada yang mengatakan Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud penuh dengan dari fiqh. Jadi adakah Sunan Abi Daud sendiri fiqh di dalam itu dah lengkap, mencukupi keseluruhan? Secara kasar lah, secara kasar asas-asasnya itu ada. Nak kata lengkap betul semua perincian, tidak. Itu perlu kepada kitab fiqh pula. Sebab kitab fiqh dia pergi lebih halus lagi, lebih detail lagi. Secara kasarnya memang ada dan boleh kita jadikan asas. Kalau kita perhatikan bab-bab dalam kitab fiqh itu semuanya ada di dalam kitab sunan yang dikatakan sunan itu, termasuklah Abi Daud. Ya. Jadi Ustaz kata hadis yang saya tunjuk dipertikaikan. Jadi artinya bahawa yang selama ini kita percaya Sahih Muslim ni nombor 2 setelah Bukhari itu gimana? Dia begini, bukan Muslim saja, Bukhari itu sendiri ada lagi yang pertikaikan. Bukhari itu sendiri tidak semuanya diterima bulat-bulat, tidak.
beberapa hadisnya ada yang dipertikaikan. Bukan Muslim tu lebih banyak. Dalam nota mana saya ada sebutkan berapa hadis, misalnya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah 20 hadis yang dipertikaikan oleh ulama dalam Bukhari dan Muslim. Itu dalam nota Kitabul Wahyi rasanya. Boleh tengok sini. Antara yang dipertikaikan disebutlah dalam Muslim, salah satunya hadis Ummu Habibah tu, ya. Hadis Ummu Habibah kahwin dengan Rasulullah tu atas permintaan Abu Sufyan. Itu disebut antara, termasuk ini salah satu. Tapi ini tak ada dalam Bukhari, tak ada. Yang itu tak ada dalam Bukhari. Hadis Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun. Itu ada. Dia ada, tidak semesti semua terima pula. Itu ada dalam keadaan, kalau kata sahih sekalipun tidak semestinya diterima. Bahawa sebenarnya telah berlaku begitu, dia masih ada khilaf lagi pula. Banyak perkara lah yang perlu kita kena tengok, ya. Tidak semestinya bila kata sahih semua terima, tak mesti. Dan mesti kena terima, tak mesti. Berapa banyak benda-benda yang macam ni. Sebelum ni saya sudah sebut dah, banyak rakaman kita sudah ada. Misalnya saya katakan semayang gerhana matahari, ya. Dia rukuknya dua kali rukuk. Itu sahih. Tapi yang sahihnya bukan 2 kali saja, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali pun ada lagi yang sahih. Jadi macam mana? Imam Abu Hanifah tak pakai semua, yang 2 tu pun dia tak pakai. Padahal ada dalam Bukhari. Kenapa dia tak pakai? Tak semestinya kalau terima sesuatu hadis itu sahih, dia kena pakai, dia terikat, tak mesti. Itu contohnya. Sebab apa dia tak pakai? Adalah tu. Adalah sebab-sebabnya. Begitulah juga yang lain-lain. Dia kena ambil kira yang ni, ambil kira semua. Ya. Pasal anak sendiri, apa lagi itu juga pegangan dia. Tak betul lah. Tak betul. Dia ni pernah Islam dulu katanya, dalam sejarah dia. Bahkan dia pergi buat haji Mekah. Dalam dia waktu pecah dengan Islam. Dia pecah. Dia cuba nak gabungkan Islam dengan Hindu. Sebab itulah kalau kita tengok agama dia tu, antara Islam dengan Hindu banyak persamaan. Banyak begitu. Tapi dia tidak Islam. Bahkan termasuk dalam ajaran sesat yang teruklah dakwa jadi nabi tu. Itu pula dalam rakan-rakan kita ni, dalam tidak hadis dia jadi kecemburuan. Satu dia kata mutaqaddim, satu dia kata mutaakhir. Yang sebelah sini kata mutaakhir terlalu mudah, seolah-olah yang hadis ini macam matematik, tambah tolak lagi sahih. Yang mutaqaddim cakap pula ya hadis ini bukan semudah itu, kena tengok dengan lebih dalam, lebih detail. Ada yang mutaakhir sahih, mutaqaddim dhaif. Jadi macam kita ni yang baru nak berjina je, kita jadi pening. Macam mana kita nak komplimen kedua tu. Ya, sebenarnya masing-masing ada jasa, ada sumbangannya. Sepatutnya kita tidak menjadi semakin renggan, semakin jinak lah sesama kita. Dan dengan cara macam mana? Dengan cara kita kena terima lah. Terima misalnya memang wujud apa yang dikatakan istilah mutaqaddimin, mutaakhirin itu memang wujud. Misalnya kalau kita baca kitab Tirmizi misalnya, dia gunakan perkataan karahiyah atau karahah. Dalam kitab dia itu berdasarkan istilah siapa? Muhaddithin mutaqaddimin ke mutaakhirin? Kita akan jawab mutaqaddimin. Sebab kalau istilah mutaakhirin, karahiyah dengan makna makruh tahrimi atau tanzihi. Tapi kalau dalam istilah mutaqaddimin, kadang-kadang karahiyah itu dengan makna dilarang, dengan makna haram. Maknanya istilah dia tu lebih luas. Benda ni memang wujud. Yang penting kepada kita ialah kita memahami, kita sedar, kita nak baca tu kitab apa, mutaqaddimin ke mutaakhirin. Kalau nak baca kitab mutaqaddimin, kita kena tahulah kaedah-kaedahnya.
istilah-istilahnya, baru tidak jadi bercelaru. Kalau nak baca mutaakhirin pun kena begitu juga. Sebenarnya bukan dalam hadis saja, dalam fiqh pun gitu. Dalam fiqh pun kalau nak kira dari segi adanya istilah itu di zaman Rasulullah SAW, tak ada pun, tak ada. Tapi istilah itu dibuat oleh orang kemudian. Walau bagaimanapun kita terima kan, sebab itu adalah hasil usaha ulama-ulama kita yang dahulu. Misalnya kita kata sunnah. Sunnah itu terbagi kepada berapa? Sunnah. Pembahagian itu kalau kita perhati dalam yang asal itu tak ada. Tak ada. Sunnah dengan arti sesuatu yang kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tidak berdosa. Itu istilah mutaakhirin. Sunnah dalam istilah mutaqaddimin lebih umum. Lebih umum. Jadi itu yang paling penting. Jangan menyalahkan satu sama lain. Sebenarnya masing-masing ada sumbangan. Dan kalau kita mengambil kira kedua-duanya itu banyak faedahnya untuk kita, kegunaannya, dan kita dapat memahami dengan sebaik mungkin. Jadi nampaklah kesinambungan usaha muhaddithin itu daripada dahulu sampai sekarang. Saya rasa itu tak perlu kita rasa pening, rasa susah hati. Teruskanlah pengajian kita, belajar terus, dan dengan cara tadilah. Yang penting sekali kena tahu yang kita nak baca tu kita apa. Mutaqaddimin ke mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin, ingatlah istilah-istilah dia, cara-cara dia, kaedah-kaedah dia kena ingat. Kalau mutaakhirin, kena tahu juga. Itulah cara sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Ya, soal orang ni mendhaifkan, orang ni mengatakan sahih hadis yang sama, itu tidak boleh jadi sebab pening. Sama seperti hukum fiqh lah. Yang ni kata haram, yang ni kata tidak haram. Sama. Itu masalah ijtihad. Perbezaan ijtihad boleh berlaku benda macam tu. Pada dulu lagi sudah ada, tak ada siapa-siapa pun yang mengaibkan satu sama lain, tak ada. Itu hasil ijtihad dia. Berdasarkan hasil ijtihad dia kata hadis ini dhaif. Gitu. Mana ayat yang mana baca dulu dalam manusia beriman ada tercampur syirik juga tu ayat mana? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Cuba cari dekat surah Yusuf ke dekat tu lah. Ke surah Ra', dekat-dekat. Hadis kita baca tadi boleh pakai untuk menerangkan surah Al-Qur'an. Boleh? Ada lagi? Kalau tak ada, kita setakat tu hari ini. Petang nanti kita di sana pula, insyaAllah.